Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zawal Azam bin Kari akan mewakili kumpulan 11 untuk membentangkan tajuk 5 iaitu metafizik. Ahli kumpulan saya ialah Awangku Aizamuddin bin Awang Rosli, Matthew Jalin anak Gon, Gonzalo Lorenzo anak Orange, Muhammad Zawal Azam bin Kari iaitu saya, Rahayu binti Aiman, Walter Gerald bin Murni, Andre Flor Tuloy anak Lagok, Alif Askraf bin Ramzi, Rodway Jamie dan Dominic Eric anak Gima. Metafizik iaitu terbagi dua tiga. Metafizik, sistem metafizik, insan, alam, Tuhan. Pengertian metafizik. Meta ialah melampaui atau melebihi. Bagi fizik pula, alam bersifat material. Metafizik merupakan salah satu dari cabang utama ilmu falsafah. Ia membincangkan mengenai hakikat realiti, kewujudan dan dunia yang sebenarnya yang di luar alam atau yang tidak kelihatan. Perbandingan metafizik dan falsafah mempunyai kajian pada peringkat abstrak, dan bagi metafizik dan agama pula fenomena di luar alam nyata. Hubungan insan dan alam mempunyai dua teori, iaitu teori materialisme dan teori idealisme. Teori materialisme berasal daripada Yunani, iaitu materia yang bermaksud benda yang berjirim dan berisik. Materialisme ialah salah satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material, lalu pemikiran, jasad, pengetahuan, alam dan sebagainya semuanya berkembang berasaskan material. Fahaman ini menolak kewujudan spiritual, metafizik dan unsur gaib. Teori materialisme telah muncul semenjak zaman falsafah Yunani pada kurun keempat sebelum Masehi oleh Demokritus. Beliau antara pemikir pertama mencetuskan konsep atom sebagai asas kewujudan. Manakala teori idealisme berasal daripada perkataan Yunani. Ideal iaitu idea, manakala isma yang bermaksud ajaran atau fahaman. Falsafah ini berteraskan kesedaran intelek dan sistem berfikir secara rasional dan logik untuk mengenal pasti apa yang benar. Oleh kerana idealisme mempercayai tentang kepentingan akal dan idea, maka tumpuan dalam bidang pendidikan telah melatih akal, menyuburkan roh dan menguasai idea. Idealisme juga menganggap manusia mempunyai sama ada jasad dan akal atau jasad, akal dan roh. Ini adalah antara ahli-ahli falsafah idealisme. Salah satunya adalah Plato, René Descartes, Baruch Spinoza, George Berkeley, Immanuel Kant, George Wilhelm Fried. Hubungan horizontal insan. Insan ialah alam yang kecil, manakala alam ialah insan yang besar, hamka. Mekanisme ialah alam dan manusia diandaikan seperti mesin dan makhluk ialah mekanik. Proses mental untuk menerangkan fenomena ialah seragam dari sudut kelakuannya. Determinisme ialah tindakan manusia boleh diterangkan secara sebab musabab atau mengikut hukum yang ditetapkan. Determinisme telah dibagikan kepada dua, iaitu intrinsik dengan ekstrinsik. Intrinsik ialah setiap kejadian berlaku disebabkan diri sendiri, manakala ekstrinsik ialah setiap kejadian berlaku disebabkan oleh faktor luaran atau di luar kawalan manusia. Realisme ialah salah satu alam wujud secara nyata dan objektif. Sebagai contohnya, Darwinisme, iaitu alam wujud secara sendiri. Hubungan insan dan alam. Allah telah memberikan manusia akal yang tidak ada pada makhluk-makhluk lain. Dengan akal, manusia mampu membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan seharian. Pertimbangan perkara baik dan buruk juga mampu mempengaruhi cara interaksi manusia dengan unsur-unsur alam yang lain. Oleh itu, setiap insan haruslah mempunyai keimanan dalam diri supaya dapat menghindarkan diri daripada melakukan perkara yang buruk dan juga bertanggungjawab terhadap alam yang telah dikurniakan kepada kita. Dan saya akan membentangkan tentang hubungan insan dengan Tuhan. Hubungan insan dengan Tuhan ini juga boleh dipanggil sebagai metafizik keagamaan. Metafizik keagamaan ini adalah merupakan dari realiti yang tidak terhad pada jasad. Metafizik
Metafisik keagamaan ini juga merupakan agama yang tidak terbatas pada materia dan idea, tetapi agama ini menolak fahaman materialisme. Dalam marjah ini, ia menunjukkan bahawa Tuhan berada di atas manakala manusia dan alam berada di bawah. Dan marjah ini juga merupakan hubungan vertikal insan antara Tuhan, manusia dan alam. Hubungan vertikal insan ini terbagi kepada 3, iaitu teisme, ateisme dan agnotisme. Teisme ini merupakan fahaman bahawa Tuhan itu wujud, walaupun kewujudannya tidak dapat dikesan. Teisme ini terbagi kepada 2, iaitu monoteisme dan politisme. Monoteisme ini mempercayai bahawa Tuhan itu hanyalah satu. Contohnya adalah agama Islam. Politisme pula percaya bahawa Tuhan wujud lebih daripada satu. Dan antara agama yang mempercayai bahawa Tuhan lebih daripada satu ialah agama Hindu. Yang kedua ialah ateisme. Ateisme ini mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud dan fahaman meneliti Tuhan tidak wujud dan yang wujud hanyalah materi seperti manusia, alam sekitar dan objek fizikal. Manakala agnotisme pula adalah keraguan atau sangsi dengan kewujudan Tuhan. Dan saya akan membentangkan tentang sistem metafizik. Yang pertama adalah monoteism. Dalam teologi, monoteism berasal daripada istilah Yunani purba, yaitu monos, satu, dan theos, Tuhan. Monos theos, satu Tuhan. Ianya merupakan fahaman atau kepercayaan bahawa Tuhan itu adalah satu dan kuasa penuh atas segala sesuatu. Yang kedua adalah politism. Politism adalah satu bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau pemujaan banyak Tuhan seperti dewi dan dewa yang dipuja di kuil bersama dengan upacara dan mitologi tertentu. Perkataan politism berasal daripada bahasa Yunani iaitu poli dan thei yang membawa maksud banyak Tuhan. Lawan bagi fahaman ini adalah monoteism. Yang ketiga adalah monism. Monism boleh dibingkaikan dalam panggilan falsafah semangat atau falsafah fikiran yang memberi tumpuan kepada pemikiran, emosi, fantasi, persepsi, impian dan sensasi. Monoteism juga merupakan konsep metafisika dan teologi bahawa hanya ada satu substansi dalam alam, yang bermaksud hanya ada satu realiti dalam alam. Dan yang terakhir adalah pluralism. Pluralism agama merupakan konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang pelbagai. Antara fahaman ini adalah tidak satu pun agama yang tunggal dan eksklusif untuk menjadi sumber kebenaran, atau setidak-tidaknya terdapat kebenaran dan nilai yang benar dalam agama lain. Penerimaan kebenaran wujud dalam dua atau lebih agama dengan penekanan aspek-aspek yang diterima oleh agama-agama tersebut. Menggalakkan kerjasama dan dialog antara agama-agama yang berbeza bagi meningkatkan persefahaman. Dan yang terakhir, digunakan sebagai istilah untuk merujuk kepada keadaan hidup bersama secara harmoni di antara penganut agama yang berbeza. Seterusnya ialah kesimpulan daripada topik metafizik. Secara umumnya, metafizik merupakan salah satu cabang falsafah yang berkaitan dengan kajian sifat dan asal-usul mengenai realiti mutlak. Namun, pelbagai persoalan berkenaan hubungan insan dengan alam dan hubungan insan dengan Tuhan yang masih berlegar-legar dalam fikiran umat manusia.
Oleh hal yang demikian, wujud pelbagai teori yang dihasilkan oleh ahli falsafah untuk memberi pandangan masing-masing. Antaranya ialah teori materialisme. Teori materialisme ini menekankan pendekatan ilmu daripada kefahaman kepada kesedaran, iaitu memandang ilmu sebagai sesuatu persepsi secara refleksi yang pasif. Seterusnya ialah teori idealisme. Teori ini menekankan penguasaan ilmu daripada kesedaran kepada kefahaman, iaitu ilmu didapati daripada pemikiran rasional mengenai pengalaman yang subjektif. Selain daripada teori-teori tersebut, terdapat juga beberapa sistem metafizik yang ditubuhkan untuk menyelesaikan hubungan insan dengan agama dan alam. Oleh itu, setiap individu haruslah memahami konsep ataupun sistem dalam bidang metafizik ini. Sekian sahaja perbincangan daripada kumpulan kami. Diharapkan penjelasan yang kami jelaskan sebentar tadi dapat dipahami. Sekian, terima kasih.